Okey, untuk topik kedua kita akan bersama dengan 3 orang finalis akhir untuk anugerah ICT NEF Awani 2010, di mana saya perkenalkan saya saudara Muhammad Nizam Abdul Razak. Beliau merupakan pengarah urusan Animonstar Studios Sdn Bhd. Ya, terima kasih Zul. Okey, sebelah beliau iaitu saudara Nur Syuhada Ehsan. Beliau merupakan pengarah urusan Avicenna Sdn Bhd, dan juga Puan Rohaya Leman, pengarah urusan Mawadah Kreatif Multimedia Development Sdn Bhd. Terima kasih Encik Zul. Jadi kalau mungkin saya boleh kongsikan juga, Nizam memang kalau dahulunya memang antara pelopor pencetus kejayaan kepada sebuah siri animasi dahulu, dan kini muncul dengan sebuah lagi animasi Bobo Boy. Dan mungkin kita dapat butirannya selepas ini. Dan juga Syuhada dan juga Puan Rohaya, kalau saya baca Al-Furqan dan juga Smart Kalam, mungkin kalau saya tak baca penerangannya, mungkin saya menganggap ini adalah satu produk yang hampir sama, iaitu produk yang berasaskan Al-Quran dan sebagainya. Mungkin kalau kita boleh mulakan diskusi di situ, apa perbezaan antara duanya? Dan cabarannya hari ini bagaimana mungkin produk-produk yang berasaskan Al-Quran juga banyak di luar sana. Jadi bagaimana kita, syarikat-syarikat seperti anda semua dapat menempatkan ataupun membezakan satu perkara dan juga penjenamaan produk masing-masing. Terima kasih Encik Zul. Saya bagi wakil company Mawadah Kreatif Multimedia Development mengeluarkan produk Smart Kalam. Smart Kalam ni satu produk yang lebih menekankan kepada kaedah pembelajaran dan pengajaran. Kita menggunakan satu kaedah yang dipanggil kaedah tilawah dan digunakan secara talaki musyafahah. Talaki musyafahah ni maksudnya talaki itu guru baca, murid dengar. Musyafahah tu murid dengar, murid baca, guru baiki. Jadi kat sini kaedah sini lah murid belajar, guru mengajar. Jadi di sini bezanya produk kami di sini. Yang saya dapat bezakan mungkin dengan Al-Furqan saya tak tahu, mungkin kita boleh dengar daripada Cik Syuhada. Mari kita dengar sendiri. Terima kasih kepada saudara Zulkifli. Okey, dan terima kasih juga kepada Eswani kerana sudi menyebutkan saya mewakili Avicenna Sdn Bhd. Okey, pada saya lebih pada teknologi lah, yang mana pada permulaan ni kami keluarkan produk Al-Fatihah dahulu. Pada Al-Fatihah tu kami boleh sistem boleh recognize dari segi kalau contoh kita baca bismillah, dari sama ada bismillah tu betul ke dari segi pronunciationnya, sebutannya. Lepas tu bismillah tu dari segi panjang pendeknya, dan kita untuk ni kita buat tajwid mudah, orang katakan. Tajwid mudah yang mana kalau berdengung tu belum ke tahap itulah. Itu kita menuju ke tahap itulah. Kita akan menuju ke tahap itu. Jadi permulaan ni yang kita ambil yang perlu mudah, yang ilmu tajwid yang simple punya tajwid. Jadi kat situ dah nampak kelainan dengan antara saya dengan Smart Kalam dan juga produk-produk lain lah yang saya nampak di situ. Kalau saya mungkin boleh ajukan soalan kepada Nizam, mungkin kalau kita bercerita animasi, kemahiran beranimasi itu mungkin ramai yang boleh dimiliki, tetapi cetusan idea, keaslian idea itu adalah satu perkara lain, dan dalam masa sama jalan cerita pun memainkan peranan yang cukup penting sekali dalam aspek animasi. Jadi dahulu pernah mencipta kejayaan, dan kini kita tak nak satu kejayaan je, kita nak banyak lagi kejayaan-kejayaan serupa. Dan Nizam menuju ke arah itu. Tapi satu cabaran juga untuk memastikan bahawa formula baru sentiasa dicipta, dan juga kejayaan itu meninggalkan impak yang sama atau mungkin lebih besar lagi. Bagaimana Nizam? Bagi syarikat Animonstar Studios, syarikat produk baru kami Bobo Boy ni lebih memandangkan kepada berkonsepkan superhero kanak-kanak Malaysia. So kita pandang dari segi kita ada kejayaan dahulu, dan kita ambil formula-formula dan kita terapkan kepada satu konsep yang diperlukan. Maksudnya sebagai contoh, market Malaysia tak lagi superhero. So kita buat superhero, dan kita memang menekankan aspek penceritaan, sebab bagi kami semua penceritaan tu memang kita kata king lah. Story is the king. Kalau kita lihat satu perkara yang agak penting ataupun agak kritikal ialah transformasi daripada idea kepada penghasilan sebuah produk. Dan itu satu perkara yang saya rasa amat getir sekali, kerana mungkin ramai di luar sana mungkin memiliki idea, tetapi apabila untuk disesuaikan dengan ICT dan sebagainya, kita tidak ada kemahiran itu. Jadi mungkin ada cerita ataupun mungkin ada tips untuk melepasi tahap itu. Bagaimana kalau Syuhada sendiri? Pada saya pun kalau ikut background saya bukan merupakan orang IT lah. Saya merupakan Islamic Finance. So pada saya nothing impossible in this world. In the world lah. So kalau kita tak boleh buat tu, kita ada idea tu, kita come out dengan one team yang mana complete on that set. Kalau contoh Animonstar dia nak animation, cari orang animation.
Kalau macam saya perlukan animation, saya cari orang-orang yang memang pakar bahagian tu, kita panggil animation untuk buat benda tu. Kalau kita tahu, kalau kita tengok dalam Quran kan, kalau kita tak tahu benda tu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kan. Kita tanya orang yang ahli benda tu. Jangan kita nak semua buat kan. Kalau macam tu, kita hidup dunia ni hanya seorang je lah. Tapi dalam sudut yang lain, kita perlukan satu rangkaian yang bagus di situ kan. Kalau contohnya kalau seperti Syuhrat sendiri mungkin di usia yang lebih muda dan dikategorikan dinominasikan dalam kategori usahawan IT muda kali ini, mungkin itu satu cabaran dan juga satu peluang yang terbuka luas. Tapi bagaimana kita dapat mendapatkan membina rangkaian perniagaan tu? Mungkin boleh kongsi bersama Raya juga Syuhrat? Untuk memulakan perniagaan memang kita memerlukan network rangkaian. Jadi kat sini kita perlu bekerjasama dan cara kita merangsang orang membuat network dekat situ. Jadi bila kita ada network ni, kita boleh buat berniaga. Sebab usahawan tu bukannya dia duduk seorang, dia kena berinformasi dengan semua orang lain, berinteraksi maksud saya. Dia berinteraksi dengan semua orang. Jadi kat sini rangkaian-rangkaian ini perlu diwujudkan. Sebab dalam Islam pun ada mengatakan kita tidak boleh bergerak sendiri. Kita mesti dalam kumpulan untuk membentuk. Bagi saya, bila kita mencuburi bidang animasi ini satu bidang yang baru. Jadi bagi saya macam yang penting ialah kita boleh menghasilkan kualiti yang tinggi. Dari aspek penceritaan, dari aspek teknikalnya. Dari situ barulah penonton akan berminat dan rangkaian akan bermula dari situ. Dari satu produk yang bagus. So daripada produk yang bagus, kita akan cuba cari kawan-kawan kita yang pandai buat skrip, pandai buat animasi, ada yang renderingnya. So kita kumpul daripada situ. Tapi matlamat kita oleh satu, iaitu menghasilkan produk yang tinggi. Lepas itu kita akan dapat banyak permintaan dan juga banyak market-market yang kita boleh tembusi. Sebab kalau kita pergi market luar pun, orang akan tanya, dia tak kisah kita berada negara mana pun, cerita mesti bagus, kualiti mesti bagus dan menepati cita rasa apa yang diperlukan di luar sana lah. Maksudnya kualiti dah bagus, cerita dah bagus. Kalau contohnya kita tidak ada masalah untuk membeli kepercayaan orang. Tak kira lah jenama kita jenama apa sekalipun, produk apa sekali, tapi kalau ini dihasilkan dengan sesuatu kualiti yang tinggi, tidak ada masalah di situ. Dia bukan tak ada masalah totally, tapi dia memberi ruang untuk kita improve lagi banyak. Senang kita nak meyakinkan. Daripada situ kita belajar aspek bisnes juga. Dan daripada itu kita juga perlu untuk join rangkaian seperti NEF. So kita pun berjumpa masa untuk award NEF Awani ni. Jadi kita pun dapat berkongsi pengalaman dan saya agak kagum bila saya dengar banyak pada kawan-kawan yang bila kita jumpa NEF Awani ni, banyak cerita yang menarik. Yang kita sebagai businessman, entrepreneur yang muda, kita dapat banyak belajar. Bila kita dengar, oh macam ni punya diorang buat. Dan kita pun background pun lebih kurang. Ada yang berkaitan dengan animasi juga, ada juga berkaitan dengan ICT. So kita dapat bertukar-tukar pendapat. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ini. Mungkin kita boleh cerita mengenai apa lagi kita boleh rangka selepas ini, cabaran-cabaran mendatang. Kejayaan sudah hadir sekarang, tapi mungkin mendepani 10 atau 15 tahun yang akan datang, bagaimana kecabarannya lain. Kita bincangkan selepas ini dalam agenda awal ni.